juga mencari hasil bumi, dan juga yang paling penting adalah mereka dapat menjual hasil yang mereka hasilkan dari negara mereka sendiri. Contohnya, tak apalah, kita bukan nak cerita tentang ekonomi, tapi fokusnya adalah pada Uthmaniyah gagal untuk membesarkan tanah dia. Pada dalam keadaan kerajaan-kerajaan lain seronok merantau ke satu dunia untuk buka negara-negara. Antara faktor yang pertama adalah kerana gagal untuk mengindustrikan negaranya, Uthmaniyah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kerana Uthmaniyah berasa selesa dengan ada tiga laut yang besar, iaitu Mediterranean, Laut Merah dan juga Laut India, kan? So dia rasa dah selesa. Tapi negara-negara lain macam Barat, mereka macam UK, Britain, France, Spanyol, Portugis, mereka hidup berpadat-padat dan mereka berkongsi banyak benda. Jadi mereka nak cari tanah yang lebih luas untuk expand mereka punya projek ekonomi mereka. Tapi Uthmaniyah berada dalam zon yang selesa. Pernah tak kita dengar kisah di mana Uthmaniyah menghantar 2 kapal perang untuk membantu kerajaan Aceh melawan Melaka, melawan Portugis yang telah menjajah Melaka? Kisah tu ada. Ramai orang kata, apa yang Uthmaniyah buat waktu Melaka dijatuhkan oleh Portugis, kan? Jawapannya ada. Uthmaniyah menghantar 2 kapal perang. Tapi sayangnya 2 kapal perang itu telah ditenggelamkan, telah dikalahkan waktu melalui India. Tak sempat nak sampai ke Malaysia, nak sampai ke tanah Melayu. Dah jatuh, dah karam dekat India. Kenapa karam ke India? Sebab Portugis juga ada kawasan jajahan dia dekat India. Jadi bila dengar berita yang Uthmaniyah nak hantar, sekejap je, tak perlu lawan dekat Melaka, lawan dekat India dulu. Hantar 2 kapal yang lemah, kemudian lalu kat jalan orang. Memang cari nahas. Tapi itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan kelemahan tentera Uthmaniyah, kelemahan kerajaan Uthmaniyah. Gagal membesarkan kawasan dia, yang pertama, dan mempunyai teknologi-teknologi yang lemah. Kapal pun lemah. So, lokasi-lokasi strategik perdagangan dikuasai oleh kuasa lain. Macam Melaka strategik, Portugis ambil. Dekat Sri Lanka, dekat India, bucu-bucu tu Belanda ambil. Tanjung Harapan dekat selatan Afrika tu Dutch, Belanda ambil. Macau adalah pintu untuk masuk ke China. Sebelum masuk China, singgah kat Macau dulu, Portugis ambil. Hong Kong, Britain ambil. Itu semua adalah pintu-pintu nak masuk ke China. Jadi mereka adakan satu koloni kecil untuk mereka singgah, untuk letak barang-barang mereka, untuk letak tentera mereka kalau takut orang lain nak serang mereka punya barang-barang dagangan. Tadi negara-negara lain kuat membesarkan pengaruh mereka, tapi Uthmaniyah gagal. Dan punca utama adalah umat Islam tidak membantu negara dengan zakat dan juga sedekah seperti yang dilakukan oleh Saifuddin Al-Qutus. Umat Islam pun jauh daripada mengamalkan Islam yang sebenar. Zakat pun tak dibayar. Bayar zakat, pengurusan pun tak bagus. Jadi itu adalah punca kenapa juga umat Islam berada dalam keadaan yang lemah. Baik, sudah lengkap 5 faktor kekuatan yang umat Islam tidak mengambil berat. So, ada satu kata-kata ulama', dia kata orang kafir tetap dengan orang kafir, iaitu tetap dengan kekuatan dia. Yang lemah hanyalah orang Islam. Umat Islam lemah, maka orang kafir menjadi kalahkan. Umat Islam kuat, orang kafir akan dikalahkan. Kerana keadaan orang kafir kekal macam itu, hanya umat Islam sahaja yang naik ataupun turun. Kata-kata itu sangat-sangat betul dari sudut fakta sejarah ni. Dan juga cendekiawan daripada Barat pun ada kata macam tu juga, lebih kurang macam tu. Lafaz lain tapi makna yang sama, iaitu apa? Dia kata
tidak ada kerajaan, tidak ada empayar yang jatuh kerana serangan luar. Tidak ada satu kerajaan atau satu kuasa yang jatuh dengan serangan luar. Mesti jatuh daripada dalam. Pengajaran ini mereka ambil daripada sejarah mereka sendiri. Cuba kita tengok kejatuhan Rom. Macam mana Rom jatuh? Jawapannya adalah orang Islam yang kalahkan. Betul, kejatuhan Konstantinopel. Tapi kenapa Konstantinopel boleh dijatuhkan? Konstantinopel adalah ibu negara kepada Byzantine, bukannya Rom. Bukan Rom lagi, nama dia Byzantine. Kenapa nama dia Byzantine? Sebab ada dua beradik. Ada ayah ni, dia ada dua beradik. Kemudian ada dua anak. Dua anak ni bergaduh. Kemudian akhir sekali mereka memutuskan bahawa kita pecahkan kawasan jajahan. So setengah ambil Rom yang belah timur, setengah ambil belah barat. Maka belah timur ni dinamakan Byzantine. Belah barat dikekalkan sebagai Rom. Bila dah pecah dua, kemudian Rom barat dikalahkan oleh tentera Gasar atau masyarakat-masyarakat yang tidak bertamadun. Mereka lawan je Rom ni. Akhir sekali yang adik ni kat Byzantine ni, dia tak kisah langsung tentang abang dia. Akhir sekali jatuh Rom macam tu saja. Tinggallah Byzantine selama beratus-ratus tahun selepas itu. Tapi dah tinggal separuh sahaja. Kemudian umat Islam hanya menyelesaikan lagi separuh daripada Byzantine tu. So macam tu juga dengan umat Islam. Umat Islam jatuh daripada dalam. Maka kejatuhan khilafah ni hanyalah topeng, hanyalah kosmetik untuk nak mengakhirkan semua sinopsis, mengakhirkan semua siri-siri kejatuhan dalaman. Dari sudut imannya, dari sudut kesatuannya, dari sudut ilmunya yang keterbelakang jauh, yang dari sudut ketenteraannya dan persenjataan yang sangat klasik, yang jauh daripada teknologi-teknologi terbaru yang barat ada, dan juga dari sudut ekonominya yang sangat lemah. Kemudian kejatuhan khilafah pada 1924 hanyalah ending. Itu hanyalah batu nisan saja. Orangnya telah mati pun. Itu hanyalah batu nisan. Dan ditulis kat batu nisan tu 1924. Tetapi sebenarnya kejatuhan itu berlaku beratus-ratus tahun sebelum tu. Contohnya, kita belajar adab kan. Sangat jelas. Tajuk yang kedua, 6 gajah adab kan. Tajuk yang pertama, iaitu tibak percetakan. Mesin cetak fotostat tu Barat jumpa pada kurun ke-15. 1400 sekian, Barat dah jumpa dah dan dah menghasilkan dah pun, dah cetak dah pun buku-buku. Dan bila Mesir pertama kali jumpa mesin tu pertama kali, mereka jumpa pada kurun ke-18. Maksudnya 300 tahun. 300 tahun selepas Barat dah mula cetak banyak-banyak buku, anak-anak dia orang dah baca banyak sangat buku, semua dia terpelajar. 300 tahun selepas tu barulah orang Mesir, orang Arab kenal, oh bunyi mesin cetak ni wujud. Sebelum tu nak belajar apa semua kena tulis tangan. Sekali ilmu tu hanya terhad kepada orang-orang kaya yang boleh beli buku-buku yang mahal, sebab semua tulis guna tangan. Tak semua orang boleh membaca. Macam mana nak mengajar kalau tak ada buku kan? Tapi Barat semua tu dah selesai 300 tahun sebelum orang Islam. Jadi kejatuhan khilafah pada 1924 ni hanyalah batu nisan saja. Sebab tu anak cerita panjang tu dan semua faktor-faktor tu. Sebab apa? Itu semua adalah kejatuhan yang sebenar. 1924 hanyalah topengnya, hanyalah batu nisan sahaja. Manusianya atau bendanya sudah meninggal lama dah sebelum tu. Tapi kita tengok secara detail sikit tentang kronologi kejatuhan Uthmaniyah. Saat bendera diturunkan, panji ditumbangkan. Pada 1903, Young Turk Revolution berlaku. Golongan muda, kat Malaysia pun ada golongan tua, golongan muda. Ini golongan muda buat revolusi. Mereka daripada kuliah perubatan. Geng-geng kuliah perubatan ni buat demonstrasi melawan khalifah pada 1903. Pada 1908 sehingga 1912, Bulgaria dekat negara Balkan, dekat timur Eropah, Libya
dekat utara Afrika, Albania dekat timur Eropah terlepas daripada tangan Uthmaniyah. Macam mana mereka boleh terlepas? Kalau Libya, memang Itali serang Libya, Uthmaniyah nak cuba untuk nak lawan, tapi dengan hanya perlawanan yang simple saja, Itali dapat, Uthmaniyah terlepas. Tetapi Bulgaria dan Armenia ni, mereka sendiri isytihar untuk keluar daripada Uthmaniyah, dan Uthmaniyah tidak mampu untuk buat apa-apa. Sebab itulah Uthmaniyah diistilahkan oleh Barat, oleh orang-orang Eropah sebagai Sick Man of Europe. Sick Man of Europe. Orang sakit ni, cuba kita jentik dia, kita pukul dia, dia boleh balas tak? Dia tak boleh balas, dia tengah sakit. Dia hanya boleh meratap. Macam tu juga Uthmaniyah. Negara-negara kecil ni semua tinggalkan macam tu je, kami declare, kami keluar. Uthmaniyah tak boleh buat apa. Sebab apa? Negara terlampau lemah. Kemudian pada tahun 1914, Uthmaniyah sertai Central Power. Central Power. Pada ketika ini ada Perang Dunia yang pertama di antara Axis dan juga Allied dan juga Central. Tapi Uthmaniyah join kumpulan Central, dan kumpulan Central ni kalah. Pada 1915, Uthmaniyah menang dalam Perang Gallipoli yang diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk adalah ketua angkatan tentera pada ketika itu. So, kita tahulah ketua angkatan tentera, so bawah dia ada apa? Ada tentera Uthmaniyah. Tentera Uthmaniyah ni siapa? Yang ketua dia adalah Janissary. So, Janissary ni telah pun rosak lah pun. Mustafa Kemal Atatürk hanyalah memimpin mereka untuk menang lawan Gallipoli ni. Perang Gallipoli ni adalah perang Gallipoli yang peta tu. Dia hanyalah perang yang dicipta oleh Barat untuk mengangkat imej Mustafa Kemal Atatürk. Dia adalah seorang Yahudi yang berasal daripada Greece. Memang ketika itu Greece ni di bawah penjajahan, di bawah pemerintahan Uthmaniyah. Tapi dia berasal daripada Greece. Dia bukanlah keturunan Turki pun sebenarnya. Tapi dia meletakkan gelaran kepada diri dia sendiri sebagai Atatürk. Dia nama dia Mustafa Kemal. Tapi dia sendiri yang meletakkan gelaran dia sebagai Atatürk, yang bermaksud ayah kepada orang-orang Turki. Jadi Kemal Atatürk dan juga tentera British ni, mereka berpakat untuk buat satu opera, untuk buat satu lakonan, buat satu perang yang simple. Barat, Eropah, Inggeris pun dia acah-acah nak perang dia, kemudian matilah beberapa orang Inggeris, kemudian Turki menang. Bila Turki menang, selepas banyak siri kekalahan, menyebabkan, macam mana kita boleh menang? Rupanya di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal, waktu tu rating Mustafa Kemal naik melonjak tinggi dalam keadaan Uthmaniyah yang tengah jatuh di bawah pimpinan Sultan. So pada 1918, Central Power kalah, wilayah Uthmaniyah dibahagi-bahagikan. Jadi bila pakatan yang Uthmaniyah join ni kalah, maka tim yang menang buat satu keputusan, berkumpul, kemudian membahagikan tanah-tanah Uthmaniyah ni. Kawasan-kawasan penting tentera yang kumpulan yang menang boleh dapat. Pada 1920, sistem monarki dihapuskan. 2 tahun kemudian, dinasti Uthmaniyah dihapuskan. 2 tahun kemudian, sistem khalifah dihapuskan. Pada 1924. So, 1924, batu nisan diletakkan. Tetapi, organ-organ dalam kerajaan Uthmaniyah tu, satu-satu dah mati. Dari sudut politiknya hancur, ketenteraannya hancur. So, multi organ damage dalam medik kan. Kalau ada organ damage, ke satu damage, okey lagi, boleh hidup lagi. Tapi kalau dah multi organ, maka dia hanya tunggu tarikh nak meninggal. Maka tarikh meninggal khalifah, sistem khalifah Uthmaniyah ni pada 1924. Gambar tu Turki, Greece, Albania, Bulgaria. Yang tadi Bulgaria lari daripada Turki, Albania pun lari, isytiharkan bebas. Kanan atas tu Mustafa Kemal Atatürk, kanan bawah tu adalah monumen
perang Gallipoli di antara Turki dan juga tentera UK. So kejatuhan Uthmaniyah atau kejatuhan, kita bukan nak cakap Uthmaniyah itu kerana Uthmaniyah itu, atau Uthmaniyah itu kerana sistem monarki dia. Bukan. Yang kita nak masukkan dengan kejatuhan khilafah ini adalah kejatuhan kekuasaan paling besar umat Islam. Jadi bila tidak ada kuasa yang paling besar untuk umat Islam yang menaungi semua umat Islam, maka berlakulah banyak kerosakan, banyak kemusnahan kepada dunia Islam. Umat Islam perlu bayar dengan harga yang sangat-sangat mahal, sangat-sangat tinggi. Sebagaimana anak yang kehilangan bapa, anak ayam yang kehilangan bapa ayam atau mak ayam. Anak-anak kecil itu dia tidak ada pembelaan. Tidak ada negara yang menjadi penaung kepada umat Islam. Umat Islam kalau ada apa-apa masalah tidak boleh merujuk kepada sesiapa. Kalaulah ada umat Islam, kalau kita ada masalah, kita merujuk kepada kerajaan kita yang ada sekarang ni, tapi bukanlah kerajaan Islam. Dia melayani kita punya permintaan kita hanyalah kerana kita adalah rakyat Malaysia, bukan umat Islam. Tidak ada di dunia sekarang ni melayan luahan kita hanya kerana kita umat Islam. Tapi pada zaman dulu, walaupun orang itu tidak berada di kawasan jajahan Uthmaniyah, tapi dia orang Islam, maka dia akan dilayan, dia akan dipertahankan hanya kerana dia adalah seorang Muslim. Baik, yang ketiga adalah cara hidup Islam tidak dapat diamalkan. Cara hidup Islam tidak dapat diamalkan secara sepenuhnya. Kita nak pergi sekolah, kita nak pakai sekian-sekian, susah. Kita nak buat satu pinjaman bank tanpa riba. Boleh, mungkin ada. Tapi mungkin kalau kita nak pinjam sebesar-besar, nak buat bisnes, mungkin nak pinjam berjuta-juta, mungkin tak ada. Kerajaan nak kembangkan lagi operasi kerajaan, nak minta bond. So bond sekarang ni tak ada lagi Islamic bond. Semuanya ada interest belaka. Hukum hakam Islam tidak dapat diimplementasikan. Kita baca dalam usurah, kita baca dekat kuliah, baca buku-buku fiqah, semua hukumnya tepat, detail, terlampau banyak sampai kita kena hafal berbanyak-banyak dalil. Tapi apa benda daripada buku tu yang bila kita keluar kat jalan-jalan diaplikasikan? Tidak dapat diaplikasikan hukum hakam Islam. Jadi ini adalah benda yang tidak dapat diamalkan dan memberikan kesan yang sangat-sangat besar kepada dunia Islam. Kesan yang terdekat, anda ambil kesan yang dekat saja, yang berlaku sekitar kita, iaitu Syria. Umat Islam mati begitu saja tanpa ada pembelaan. Berapa ramai yang dah mati? Asalnya dalam 300 ribuan. 300 ribu zaman sekarang ni yang mati kan. Tapi yang lari daripada Syria dah sampai berjuta-juta. Yang mati 300 ribu. Cuba kita bayangkan, ni di luar topik sikit, Iraq. Cuba kita search kat Wikipedia atau kat mana-mana buku, Siege of Iraq atau Iraq Siege, mana Mongol dia serang Iraq. Sebanyak 2 juta orang mati. 2 juta orang. Dengan bilangan yang zaman dulu memang sangat-sangat banyak. So apa yang berlaku kat Syria pun kita dah tak sanggup nak tengok kan. Kemudian apa yang berlaku kepada masyarakat Islam di Rohingya? Mereka dibunuh macam itu saja. Pejuang pada hak asasi manusia pun tidak membela mereka. Macam mana orang yang mendapat pingat dunia dalam hak asasi manusia tidak melayan mereka? Mereka ni macam binatang saja. Kalau bak kata Sami Buddha yang mengkempen untuk bunuh Rohingya ni, dia kata apa? Rohingya ni macam anjing yang menyalak. Dia hanya merimaskan kita saja. Jadi lebih baik kita halau dia orang. So pelarian Syria ada dekat Malaysia ramai. Pelarian Rohingya pun ada dekat negara kita ramai.
Jadi situasi benda ni, kejatuhan khilafah ni bukanlah perkara yang jauh daripada kita. Jauh dari sudut masa yang dah sampai 100 tahun, tapi tak jauh dari sudut kesan dia. Yang ketiga adalah masyarakat Islam Uyghur atau Uyghur. Ada orang kata sebutan dia Uyghur di Xinjiang ataupun East Turkestan. Kat kiri tu ada perempuan Islam Uyghur dipaksa untuk kahwin dengan orang Cina kafir berbangsa Han. Ini dari satu ni dalam projek untuk membersihkan genetik, pembersihan etnik, membersihkan genetik Cina daripada Uyghur atau Uyghur. Jadi perkara ni bukanlah asing. Perempuan-perempuan dipaksa untuk kahwin dengan bangsa Cina berbangsa Han. Han ni bangsa yang etnik yang majoriti dekat Cina. Dan bila kahwin, mereka dipaksa untuk tunduk dan upacara tu kena tunduk dekat lambang komunis. So daripada apa yang berlaku ni, daripada apa kisah-kisah ni, sejarah, kesan dia, faktor-faktor dia, soalannya, adakah kita golongan yang kuat bernostalgia? Adakah kita kaum yang suka bernostalgia? Macam ada seorang ni dia suka cerita kat kita, oh dulu aku macam ni. Maka adakah kita orang macam tu? Kita suka meratapi kisah-kisah silam, unknown. So soalan ni ditanya oleh Anas sendiri lah kepada kita semua. Adakah kita golongan yang kuat bernostalgia, yang meratapi kisah-kisah silam? So jawapannya tidak. Jawapannya secara tegasnya adalah tidak. Kita cerita tentang perkara ini adalah kerana kita nak belajar sesuatu untuk kita melakukan tindakan selepas ini. Kita bukan belajar untuk bernostalgia, untuk menangisi kisah-kisah atau kelemahan-kelemahan kita, tetapi apa yang kita boleh belajar untuk kita lakukan di masa hadapan. Kata-kata Imam Ash-Shahid Hasanul Banna, Islam hari ini ibarat binaan yang telah runtuh. Aku pergi ke seluruh peluru dunia Islam untuk menghimpunkannya semula. Ini apa yang Al-Banna cakap, dan inilah usaha kita juga. Iaitu kita hendak membina kekuasaan Islam semula. Kita nampak umat Islam macam binaan yang runtuh. Semua orang buat hal masing-masing. Batu-bata tu tak tersusun. Semua bertebaran, pergi ke mana-mana yang dia suka. Tugas kita adalah mentajmi' orang, menghimpunkan orang, membina, menghimpun untuk membina satu bangunan yang kuat, sehingga kita dapat bina binaan Islam semula, seperti mana yang Rasulullah SAW lakukan pada ketika dahulu. Lan yasluhul akhir hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Kata-kata Imam Malik, tidaklah baik di akhir umat ini kecuali ialah apa yang membaikkan dia pada awalnya. Dengan kata lain adalah kita tidak mampu untuk memperbaiki diri kita sekarang ini kecuali dengan kita kena belajar macam mana umat Islam dahulu memperbaiki diri dia. Dengan kita belajar macam mana mereka lakukan, dengan itu kita dapat lakukan. La yasluh al-akhir hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Soalan dia, apakah yang orang dahulu lakukan? Apa yang mereka lakukan? Lau kana al-habib bainana. Lau kana bainana al-habib. Kalaulah Rasulullah, kalaulah bainana, di antara kita, dalam kalangan kita ada Al-Habib, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang baginda akan lakukan? Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kalangan kita, bukanlah kita macam golongan yang lain. Kalaulah Nabi ada dalam kalangan kita, apa yang kita akan buat? Aku akan mengadu, aku akan cium tangan dia, aku akan cium kaki dia, aku akan peluk dia kuat.
Kalau kita kita nak buat semua benda tu, tapi laukana bainana al-habib, maka kita akan tanya kat dia apa yang kita nak lakukan untuk umat ni. Apa yang baginda akan lakukan dan kita akan bantu dia. Sebenarnya Rasulullah SAW telah pun memberitahu kita, kepada kita apa yang nak buat, atau memberi kita hint apa yang kita perlu buat. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Bermulanya Islam itu dalam keadaan terasing. Semua orang pelik apa yang dia lakukan ni, apa yang Nabi buat ni, apa tunduk, cangkung, sujud, duduk balik, pelik, cakap benda yang pelik-pelik, lepas mati ada benda ni, benda tu, pelik. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban, maka dia akan kembali menjadi pelik kama bada, seperti mana awal. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang pelik, orang-orang yang terasing, yang melakukan perkara yang betul dalam keadaan orang lain semua tengah lalai. So, apa yang aku boleh lakukan? So, ini adalah soalan yang kalau kita tertanya-tanya selepas kita mendengar semua pendedahan yang sebelum ni, kalau kita sampai ke titik ini, kita tanya kepada diri kita, maksudnya kita berada di satu landasan yang betul, iaitu kita tanya apa yang kita boleh lakukan. Maka kita rujuk juga kepada orang yang arif, iaitu Mufti Palestin pada zaman kejatuhan Khilafah Uthmaniyah. La budda apa? La budda an rabbil fa. La budda apa? La budda an nu'assisa min at-taht, la budda an nurabbil fard. Syakir Al-Salam jawab, bila mana umat Islam satu dunia hantar surat kat dia, malah ada yang daripada Jawa, dia kata kat Pulau Jawa ada orang hantar surat kat dia, Syakir Al-Salam ni, tanya dia, daripada jatuh ni kita kena kumpul, kita kena nanti ketua. Apa yang Syakir Al-Salam kata? La budda an nu'assisa min at-taht, tidak boleh tidak kita mesti mengasaskan daripada bawah. La budda an nurabbil fard, tidak boleh tidak kita mesti membina peribadi-peribadi balik. Kita kena kumpulkan balik. Apa gunanya selepas sudah disambung, apa gunanya kita menghimpunkan angka-angka yang kosong? Kosong tambah kosong sama dengan kosong, tambah lagi kosong sama dengan kosong juga, tambah kosong sama dengan kosong juga. Kalaulah kita dapat bina masyarakat kita hanya dengan satu sahaja nilai dia sangat simpati dengan agama Islam, dia mendirikan solat sahaja, maka kita menghimpunkan nilai 111 paling kurang. Kalau tak pun 0.5, tambah, akhir sekali adalah nilai tu. Tidak boleh tidak kita mesti mula daripada bawah, tidak boleh tidak kita mesti membina peribadi. Bina peribadi sehingga kita capai 5 asas kekuatan tersebut semula, iaitu kekuatan iman dan juga prinsip, kekuatan ukhuwah dan juga kesatuan, kekuatan ilmu dan juga kemajuan, kekuatan senjata dan juga ketenteraan, kekuatan kewangan dan juga ekonomi. Dan macam mana kita nak membina kekuatan ini? Dengan kita berwasailkan usrah, dengan kita mengikuti tarbiyah sekuat-kuatnya, daripada usrah, daurah macam ni, katibah, qiyamul lail, riadah, tamrin ke, jaulah ke, semua tu kita join untuk kita capai kelima-lima kekuatan ini. Tapi apa kaitannya di antara usrah dan juga iman? Oh, kita nampak sikit, mungkin nakib kita ada kita ada baca Quran, ada mengingatkan kita tentang Allah, ada baca Quran, hadis. Prinsip kita dengan kita bina kefahaman, bina fikrah, kita akan membina prinsip kita. Ukhuwah kita sama ahli usrah kita, membina kesatuan. Ilmu, kita membina ilmu kita dan kita meningkatkan kemajuan, iaitu kita semua ada ilmu, ada mediknya dengan mediknya. Dengan syariah mungkin kita boleh buat satu ijtihad baru, itu adalah kemajuan juga. Tapi kenapa senjata dan ketenteraan? Apa kaitan di antara usrah dan juga senjata dan ketenteraan? Apakah kaitan di antara usrah dan juga kewangan dan ekonomi? Dan banyak lagi faktor lain. Ya, apa kaitan semua benda ni dengan tarbiyah? Jawapannya juga adalah pada ulama-ulama terdahulu, iaitu idza wajada rajulun salih wajada asbabun najah jami'an. Kalaulah wujudnya lelaki yang soleh seorang saja, maka wujudlah sebab-sebab kejayaan keseluruhannya.
Kata-kata Imam Ash-Shahid Hasanul Banna. Kita hasilkan pemuda yang soleh, dan kita juga adalah seorang daripadanya, salah seorang daripadanya. Jadi kita membina diri kita dahulu dengan tarbiyah ni. Kita ikut komit. Usrah kita komit. Bacaan tu kita habiskan. Program kita datang dengan jiwa kita. Kita ubah jiwa kita, bukan dengan hanya fizikal sahaja. Demi apa? Demi Islam. Demi apa? Demi kekuasaan Islam, demi khilafah Islamiah, demi kita untuk menegakkan khilafah ala minhajun nubuwah, seperti mana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So apa kaitan dengan ketenteraan? Apakah kaitan dengan ekonomi? Ia tetap ada, dia ada hubung kaitnya, walaupun dia tidak direct. Tidaklah Abdul Rahman bin Auf sanggup untuk menginfakkan banyak daripada harta dia. Uthman juga Abu Bakar menginfakkan semua harta dia kepada jalan Allah, kalau tidak kerana tarbiyah. Maka tarbiyah membantu dalam pembinaan ekonomi agama Islam. Where are we heading to? Kemana kita nak pergi? Kita buat tarbiyah ni untuk apa? Untuk khilafah ala minhajun nubuwah, untuk kita mengembalikan kekuasaan di atas sistem pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala wa a'lam.